Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, saya diberi ruang untuk berkongsi ilmu dan pandangan dalam pembentangan ini yang bertajuk Kepimpinan Transformasi. Tajuk ini bukan sahaja relevan dengan keperluan semasa sistem pendidikan negara, tetapi juga penting dalam usaha kita melahirkan pemimpin pendidikan yang mampu menggerakkan perubahan bermakna. Kepimpinan transformasi diperkenalkan oleh James Byrne pada tahun 1978. Beliau mendefinisikannya sebagai proses di mana pemimpin dan pengikut disaling meningkatkan tahap moral dan motivasi kepada satu tahap yang lebih tinggi. Ia berbeza daripada kepimpinan transaksional yang hanya bergantung kepada pertukaran ganjaran untuk prestasi. Jadi kemudian Bernard Bass menyempurnakan lagi konsep pada tahun 1985 dengan menekankan aspek motivasi, inspirasi dan rangsangan intelektual yang diberikan oleh pemimpin kepada pengikut. Kemudian Bernard Bass menyempurnakan lagi konsep ini pada tahun 1985 dengan menekankan aspek motivasi, inspirasi dan rangsangan intelektual yang diberikan oleh pemimpin kepada pengikut. Beliau juga memperkenalkan model 4I, iaitu 4AIs, yang menjadi asas kepada teori kepimpinan transformasi. Komponen utama dalam kepimpinan transformasi iaitu yang pertama adalah pengaruh idealistik ataupun idealized influence, yang mana pemimpin transformasi dia bertindak sebagai model teladan, menunjukkan integriti dan nilai moral yang tinggi. Mereka melakukan perkara yang betul walaupun tak popular dan sentiasa konsisten dalam tindakan. Di sekolah, ini bermakna pengetua atau guru besar yang tidak pilih kasih, tegas tetapi adil dan berani menegakkan kebenaran walaupun berdepan dengan tekanan. Komponen yang kedua ialah inspirasi motivasi. Pemimpin memberikan inspirasi melalui visi yang jelas dan meyakinkan. Mereka menaikkan semangat warga sekolah untuk mencapai matlamat bersama. Sebagai contoh, seorang guru pemimpin profesional yang mampu membakar semangat murid dan rakan sekerja untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Baik, yang ketiga adalah intellectual stimulation, iaitu rangsangan intelektual, yang mana rangsangan intelektual ni melibatkan galakan kepada orang lain untuk melihat isu dari pelbagai perspektif dan mempersoalkan andaian mereka sendiri dan andaian yang biasa dipegang oleh orang lain. Jadi pemimpin intellectual stimulation ni dia akan mengakui kesukaran dan cabaran kepada anak buahnya. Jadi pemimpin ini juga cuba mencetuskan idea-idea yang strategik yang berpotensi. Serta mereka juga akan membincangkan alternatif kepada anak buah mereka. Seterusnya, komponen yang keempat adalah pertimbangan individual yang berlaku apabila pemimpin memberi respons terhadap keperluan pribadi dan mengenal pasti kebolehan anak buahnya. Ini termasuk mendengar masalah guru, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid, serta menyediakan sokongan atau latihan yang sesuai. Ia membina kepercayaan dan meningkatkan kesetiaan kepada pemimpin. Baik, seterusnya Kenneth Leithwood, seorang tokoh dalam bidang pendidikan, dia telah menyenaraikan 8 dimensi utama kepimpinan transformasi dalam sekolah. Di antaranya ialah membangunkan visi dan misi sekolah, yang kedua menetapkan matlamat strategik, yang ketiga menyediakan sokongan individu, yang keempat menunjukkan nilai dan amalan positif, yang kelima menetapkan jangkaan prestasi yang tinggi, yang keenam mewujudkan budaya sekolah yang produktif, yang ketujuh memberi ruang kepada guru dalam membuat keputusan, dan yang terakhir sekali yang ke-8 merangsang pemikiran dan refleksi di kalangan guru. Jadi semua elemen ini sangat sesuai diaplikasikan dalam konteks sekolah di Malaysia, terutamanya dalam usaha membina budaya sekolah cemerlang. Untuk memahami kekuatan kepimpinan transformasi, kita juga perlu tahu perbezaannya dengan kepimpinan transaksional. Kepimpinan transaksional lebih berfokus kepada tugasan harian, pematuhan arahan, dan ganjaran. Ia penting dalam keadaan tertentu, tetapi tidak mampu mencetuskan inovasi atau semangat jangka panjang. Sebaliknya,
Kepimpinan transformasi membina hubungan dua hala, membuka komunikasi, dan mendorong perkembangan kendiri. Dalam konteks guru, ini bermakna tidak hanya mengikut arahan pentadbiran, tetapi juga berpeluang memimpin program, melaksanakan kajian tindakan, dan memperkasa pelajar. Antara tokoh yang boleh dijadikan inspirasi ialah Tan Sri Said Mohtar Al-Buhari, iaitu seorang usahawan dan dermawan yang memberi impak besar dalam pendidikan melalui yayasan beliau. Di peringkat global, Nelson Mandela adalah contoh terbaik yang memimpin dengan nilai, keberanian dan kasih sayang terhadap bangsanya. Kita juga boleh lihat pemimpin sekolah yang berjaya mengubah sekolah luar bandar menjadi sekolah berprestasi tinggi melalui kepercayaan, kerja berpasukan dan strategi kepimpinan yang inklusif. Sebagai kesimpulannya, guru mahu pun bakal pemimpin dalam dunia pendidikan, kita tidak boleh hanya menjadi pentadbir atau memberi arahan semata-mata. Kita perlu menjadi agen perubahan yang mampu mencorak pemikiran, membina semangat, dan mencetuskan inovasi dalam bilik darjah dan seluruh organisasi sekolah. Kepimpinan transformasi bukan sahaja tentang memimpin, tetapi tentang mencipta pemimpin lain. Ia tentang memberi inspirasi, menunjukkan teladan, dan mewujudkan persekitaran di mana setiap individu berkembang ke tahap potensi tertinggi mereka. Marilah kita semua berusaha menjadi pemimpin transformasi, bukan esok, tetapi bermula hari ini, demi masa depan pendidikan Malaysia yang lebih cemerlang, inklusif, dan berdaya saing. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.